Mula Bang Zul, boleh mula. Tapi Abang Zul punya tu tadi macam ada dengung sikit. Saya tak tahu kenapa. Abang cuba tengoklah kenapa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli bin Abdullah selaku moderator pada pagi ini untuk program Santai Ilmu FSSH untuk siri yang ke-23. Pada pagi ini terdapat 3 orang panel iaitu Puan Roziah binti Tamin daripada N30, Encik Muhammad Shah Nizam bin Saman dan Puan Salina binti Ardi juga daripada N30. Puan Roziah binti Tamin akan mengulas buku tentang tajuk Aura Personality Warna, manakala Encik Shah Nizam bin Saman mengulas buku tentang 150 tip menangani jenayah, dan Puan Salina Ardi akan mengulas buku tajuk Banja Manggala. Okey, dipersilakan kepada Puan Roziah untuk membuat pengenalan serta latar belakang tentang penulis. Silakan Puan Roziah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri ahlul yang Assalamualaikum pada semua yang rakan-rakan yang mendengar secara live pada pagi ini. Pada pagi ini saya ingin mengulas tentang buku yang bertajuk Aura Personality Warna. Pengarangnya adalah saya. Saya ingin mengulas tentang buku Aura Personality Warna, di mana pengarang buku ini adalah Mir Hazil Azra Ramli. Buku ini diterbitkan pada 26 Ogos 2008. Buku ini telah diulang cetak sebanyak 4 kali, iaitu pada cetakan kedua pada tahun 2009, cetakan ketiga 2010, cetakan keempat 2011 dan buku ini mengandungi 178 muka surat. Okey, sedikit latar belakang penulis. Mir Hazil Azran Ramli ini dilahirkan di Taiping, Perak pada 25 Jun 1972 bersamaan 13 Jamadil Awal 1392 Hijrah. Beliau merupakan anak ketiga kepada Haji Ramli bin Zahid dan juga Hajah Aisyah binti Harun. Sejak tahun 1998, beliau mula berjinak-jinak dengan ilmu perubatan alternatif melalui beberapa siri khusus dan pembelajaran pada tahap CJ dan diploma. Antara bidang Antara bidang yang diteroki adalah iridologi, color terapi, karmatologi, touch for health dan psikoterapi. Beliau banyak menerima undangan untuk bersiaran di Malaysia hari ini, TV3, Universiti Tempatan Pertubuhan dan Syarikat. Di mana buku ini membuka peluang kepada orang ramai untuk mengenali lebih jauh apa yang disebut sebagai warna. Warna adalah sumber kebahagiaan. Warna adalah sumber keindahan. Warna juga adalah cerminan personaliti individu. Buku ini membawa kita mengenali diri melalui konteks warna personaliti pada diri dengan lebih mendalam. Buku ini membantu kita mengenal diri dan bagaimana ia mempunyai hubung kait dengan alam semesta. Buku ini juga membicarakan kehebatan penciptaan manusia dan alam yang dihiasi dengan pelbagai warna.
Buku ini boleh dijadikan sebagai satu bacaan wajib bagi sesiapa yang ingin mempelajari dan juga mengetahui mengenai warna. Okay, dalam buku ini mengandungi 7 bab di mana kisah bab pertama kisah mengenai warna, Saya buka bab insight saya. kedua warna dan gelombang Bab cahaya, meditate, kau ingat kau aku ketiga warna dan sistem tenaga manusia dan seterusnya hinggalah personaliti rahsia personaliti warna. Okay, dalam buku ini saya akan mengulas 2 bab saja, iaitu satu kisah tentang warna dan juga rahsia personaliti warna. Seterusnya saya serahkan pada Puan Moderator. Okey, terima kasih. Nombor 2 pula. Siapa ya? Encik Muhammad Syahnizam bin Saman. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator untuk pagi ini. Kita akan sama-sama membincangkan tentang cara-cara untuk menangani tip 150 untuk tip menangani jenayah. 150 maksudnya ada dalam buku ni dikisahkan tentang 150 tip untuk kita sama-sama menangani jenayah. Buku ini dah diterbitkan pada tahun 2016 oleh pakar kriminologi forensik, sains forensik daripada USM yang ditulis oleh Profesor Maria Dr. Ghanisa Ayu Mat Saad. Okey. Di sini beliau telah menceritakan macam mana cara-cara untuk kita sama-sama menangani tip-tip yang telah beliau bincangkan bersama dengan unit DPDRM berkenaan isu-isu yang berkaitan jenayah yang ada di sekeliling kita. Kita tak tahu jenayah-jenayah itu berlaku bila, masanya. Dan di dalam buku ini kita boleh baca, kita boleh sama-sama, saya akan cuba ulaslah mengenai tip 150 tip menangani jenayah. Dan seterusnya saya serahkan kepada moderator untuk seterusnya. Itu saja untuk makluman awal lah. Terima kasih. Dah lama buka je kan? Kenapa hilang? Ya. Okey. Terima kasih Encik Muhammad Syahnizam. Minta panel yang ketiga iaitu Puan Salina binti Adi pula. Tak dengar. Bukan itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak? Dengar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga FSSA yang dengar perkongsian buku untuk hari ini. Ada dengar? Okey, untuk hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang novel tulisan Ramli Awang Mursyid yang diberi tajuk Banja Manggala. Okey. Buku ini ditulis slide dia ni. Okey, serba sedikit tentang
lahir pada 4 November 1967 di Papar, Sabah. Okey, pendidikan dia adalah BA Honours Mass Communication daripada UKM. Pekerjaan beliau adalah penulis novelis dan juga bekas wartawan RTM. Sehingga kini beliau telah menghasilkan lebih kurang 30 buah novel dalam tempoh 21 tahun lah. Okey, tajuk novel saya adalah Banja Manggala yang diterbitkan pada tahun 2018. Okey, penerbit oleh grup buku Kraftangan. Okey, bilangan muka surat buku ni agak tebal juga, sebanyak 467 dengan harganya RM28. Okey, buku ni dia serba sedikit lah. Dia adalah novel yang thriller, penggambaran yang penuh aksi, kisah mengenai hubungan seorang manusia dan haiwan, iaitu serigala, fantasi, aksi, kasih sayang dan hubungan kemanusiaan. Okey, dia memang memberi pelbagai perasaan apabila kita membaca buku ni. Ada perasaan debaran, cemas, teruja, ada sedikit insaf dan ada sedikit perasaan sedih. Okey, novel ini merupakan satu fiksyen yang ditambah dengan aura supernatural sebagai daya tarikan untuk kita membaca lah. Okey, sedikit tentang sinopsis buku. Okey, Banja Manggala mengisahkan Amma yang diselamatkan sepasukan komando Malaysia di sebuah telaga pada penghujung Perang Bosnia pada tahun 1995. Dia bersama sebilangan kanak-kanak Bosnia kemudiannya dibawa ke Malaysia dalam program anak angkat. Okey, 23 tahun yang lalu, Amma sering dibayangi seekor serigala salji. Akhirnya dia pulang semula ke Bosnia Herzegovina untuk mencari jawapan tentang asal usulnya. Dia juga menemui berbagai jawapan lain untuk persoalan yang tidak pernah difikirkannya. Rania yang bertugas di sebuah stesen penyiaran antarabangsa membuat penggambaran tentang travelog musim kedua tentang Perang Bosnia. Bagaimanapun perancangan ini tidak menjadi apabila diculik di Sarajevo bersama dua rakan sekerjanya. Okey, Amal yang kebetulan berada di wilayah Balkan nekat untuk menjejaki adik dia. Okey, pada masa yang sama pembunuhan bersiri turut berlaku. Okey, culik dan bunuh jenayah kejam yang sedang disiasat oleh seorang pegawai polis veteran bernama Hasan Novak. Okey, jadi ini sedikit tentang sinopsis buku. Okey, untuk pesan yang selanjutnya kemudian saya serahkan kepada tuan moderator. Okey, terima kasih Puan Sarina binti Adi sedikit sebanyak tentang latar belakang daripada Banja Manggala ya. Encik Haminat, ni lepas ni apa ni Encik Nat? Saya nak buat ulasan untuk apa? Kesimpulan ke? Encik Haminat, masih di talian? Ulasan buku bang, ulasan buku. Oh, ulasan buku Okey, okey. Untuk program seterusnya diminta Puan Rozia untuk membuat sedikit ulasan buku tentang tajuk buku beliau. Okey, dipersilakan Puan Rozia binti Jamil. Oh, nampak macam panjang ni. Puan Rozia. Yuhu. Masih di talian ke?
Hello? 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 Teruskan. Ah. Okey. Maaf ya. Okey, untuk bab pertama penulis sebentar. Tarik nafas Pak Roja. Okey. Dalam bab pertama, penulis membuat satu penceritaan di mana kisah ini penceritaan ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pemilihan warna dalam kehidupan kita. Di mana kisah ini berlaku pada tahun 1977 di mana seorang ahli terapi mendapat panggilan daripada seorang ketua agama Kristian iaitu bernama Tuan Riven. Beliau meminta ahli terapi ini merawat isterinya yang mengidap kanser usus. Isteri beliau enggan mengambil ubat kerana kecewa dengan kesan ubat tersebut. Malah isterinya tidak mahu lagi berjumpa dengan doktor. Apabila ahli terapi tersebut masuk ke dalam bilik pesakit, didapati kebanyakan benda di dalam bilik tersebut berwarna merah. Langsir, kelambu, alas meja kecil di sisi katil juga berwarna merah. Cadar dan selimut pesakit pun juga berasaskan warna merah. Setelah melihat keadaan ini, ahli terapi merasakan inilah kunci kesilapan yang mungkin menyebabkan keadaan isteri Tuan Ruben ini semakin teruk. Jadi beliau mencadangkan supaya sedikit perubahan dilakukan di dalam bilik tersebut. Ahli terapi itu meminta langsir bercorak merah ditukarkan kepada kehijauan, cadar merah ditukar kepada putih, selimut biru warna menggantikan warna merah. Alas meja pula digantikan dengan warna yang lembut. Kapet merah yang terdapat dalam bilik tersebut dikeluarkan dan malahan mentol lampu bilik tersebut pun dicat dengan warna biru. Okay, pendengar nak tahu apakah yang berlaku selepas itu? Okay. Selepas setengah jam isteri Tuan Riven berada dalam bilik tersebut, resah gelisah wanita tersebut semakin menurun. Okay, dia kelihatan dapat berehat dan dapat menahan rasa kesakitannya. Dia juga mula mengambil ubatnya kembali, walaupun bukan dos yang penuh. Malah selepas beberapa hari, wanita ini mula segar dan berselera makan. Hasilnya 2 minggu kemudian, beliau kembali sihat dan dapat melakukan aktiviti biasanya. Menakjubkan. Apa keajaiban yang berlaku dalam kisah ini? Apakah kuasa magic yang digunakan oleh ahli terapi ini? Segalanya adalah pada rahsia keajaiban yang tersembunyi di sebalik warna. Merah sering dikaitkan dengan sesuatu yang merangsangkan. Ia merangsangkan sistem badan dengan terlalu kuat dan mengakibatkan suhu badan meningkat dengan cepat. Tekanan darah meningkat, emosi gelisah ataupun menjadi marah secara mendadak. Bagi badan yang tidak sihat, kesan ini memudaratkan dan memperlahankan proses penyembuhan. Manakala biru pula dikaitkan dengan sesuatu yang melegakan, tenang dan damai pada sistem badan. Ia memberikan kesan rehat, sihat dan selamat pada minda. Okey, apakah aura kamu? Untuk mengetahui aura pembaca, penulis telah membuat soalan, 12 soalan untuk setiap personality warna, iaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan violet. Okey, ini adalah contoh soalan yang ditulis dalam buku aura warna ini, di mana sekiranya jawapan anda untuk setiap soalan yang diberi, contohnya violet 8, color hijau, biru, yang lain selainnya 3, maka violet adalah aura warna kamu. Okey, ini oleh kerana tidak masa yang singkat, jadi saya cuma dapat menerangkan tentang personality violet saja. Mana personality violet ini seorang yang dinamik, berkarisma, bervisi dan mempunyai mereka menguasai kebijaksanaan mereka serta berupaya menjalinkan kebijaksanaan diri dengan inspirasi serta gerak hati mereka. Mereka juga mampu mengubah diri dan orang lain. Kombinasi warna merah dan biru yang membentuk violet menjadikan personality ini memiliki kegagahan semangat dan daya untuk berhubung dengan baik.
Okey, dari segi perhubungan pula, personality violet ni mereka menguasai kebijaksanaan serta berupaya menjalin kebijaksanaan diri dengan inspirasi serta gerak hati mereka. Mereka mampu mengubah diri dan orang lain. Kombinasi warna merah dan biru yang membentuk violet menjadikan personality ini memiliki kegagahan, semangat dan daya untuk berhubung dengan baik. Okay, seterusnya dari segi kerjaya, kewangan dan kerjaya personality violet ini, mereka mereka seorang yang unik dan personality ini menggunakan wang dengan sekadarnya dan berhati-hati. Mereka tidak memerlukan terlalu banyak wang untuk keperluan sendiri, namun mereka suka dan menghayati kemewahan yang mereka miliki. Okey, untuk seterusnya saya terus. Okey, terima kasih Pak Rozia. Begitu panjang lebar penerangan dia. Cuma kali hitam je tak ada saya rasa. Saya serahkan kepada panel yang kedua untuk ulasan buku seterusnya. Dipersilakan Encik Muhammad Shah Nizam bin Saman. Silakan. Pada moderator. Ya, sama. Okey, di sini saya ingin menerangkan berkenaan dengan 150 tip untuk kita sama-sama menangani jenayah. Benda ni kalau ikutkan jenayah ni memang semua orang sedia maklum bahawa memang kita dah tahu di sekeliling kita memang akan ada jenayah, sama ada kita sedari ataupun kita tidak sedari. Okey. Jenayah-jenayah yang terdapat di Malaysia yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum adalah jenis ragut, vandalism, penculikan, kecurian, rogol, jenayah cyber, buli, penipuan dan jenayah pemalsuan kad kredit. Jenayah-jenayah yang terdapat ni kebiasaannya memang kita semua dah tahu, cuma kita perlu ambil tahu lagi lah berkenaan jenayah-jenayah yang sama ada kita sedari ataupun kita tak sedari yang benda-benda ni akan berlaku di sekeliling kita. Apabila kita berada di luar rumah, jenayah apa yang ada di luar rumah? Di mana-mana pun memang akan ada jenayah, tapi cara kita untuk menangani tu yang penting. Dan di buku ini jugalah diceritakan cara-cara untuk kita menangani 150 tip menangani jenayah. Sebenarnya benda-benda jenayah ni adalah pada diri kita sendiri untuk kita sama-sama kita untuk sama-sama menangani dan membantu pihak berkuasa lah, iaitu pihak polis berkenaan untuk sama-sama kita tangani. Okey, saya ambil contohlah, sebagai contoh jenayah ragut. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, ragut adalah memang jenayah yang memang sangat kita takuti, terutama kepada golongan kaum wanita. Jenayah ragut kalau nak ikutkan memang setiap 4 minit sekali akan berlaku, sama ada di sekeliling kita ataupun biasanya dia akan ada di bandar-bandar besar lah. Sasaran utama peragut adalah kepada golongan wanita yang biasanya kita nampak lah dia berlaku biasa di bahu-bahu jalan. Di bahu-bahu jalan disebabkan biasanya wanita ni akan membawa beg sandang ataupun beg yang selempang di bahagian tepi, dia akan memudahkan peragut. Peragut akan mensasarkan bagi golongan-golongan ini yang mungkin biasanya dia akan sasarkan pada jenis wanita yang berjalan seorang diri di bahu jalan tanpa berjalan berkumpulan, akan memudahkan dia lah untuk melakukan kerja-kerja ini. Dari segi ragut, biasa dia akan menaiki motosikal, biasanya akan berdua. Bagi kerja-kerja ni akan memudahkan lah. Dan di sini juga, di buku ini juga diceritakan cara untuk kita mengelakkan berlakunya kes ragut. Kita dinasihatkan untuk berjalan tu jauh daripada bahu jalan. Beg tangan tu perlu menggunakan tali yang besar agar bila peragut untuk meragut beg kita, mungkin dia tak akan dapat tarik. Seterusnya, beg yang besar lebih cenderung diragut. Itu semua kena ingatlah. Beg yang besar akan lebih cenderung diragut disebabkan peragut akan mensyaki bahawa di dalam tu macam-macam barang, macam-macam aksesori wanita yang bernilai berada di dalam tu. Sebab dia nampak besar, dia akan menjadi lebih, dia kata wow, ini boleh ragut ni, mesti hasilnya akan lumayan. Padahal tak ada apa pun dalam tu. Tapi sebenarnya yang akan kesannya adalah pada wanita yang diragut. Sama ada hasilnya lumayan ataupun tak, itu mungkin kuranglah pada peragut tu. Itu sasaran dia. Dia akan cuba. Elakkan mengantung beg di bahagian tepi kerusi. Ini di kedai-kedai makan lah.
Sedia maklum di kedai-kedai makan biasanya kita akan nampak setengah golongan tu akan meletakkan beg di tepi kursi ataupun di bahagian belakang. Tanpa kita sedari mungkin di situ akan ada ramai pemerhati-pemerhati yang berminat dengan beg kita. Jadi kat situ akan lebih mudahlah kerja-kerja peragut ni untuk merampas beg yang anda tinggalkan di situ. Okey, itu sedikit tentang kes ragut. Dan seterusnya saya teruskan kepada tajuk jenayah kedua adalah vandalism. Vandalism ini adalah satu perkara yang memang disukai ramai. Vandalism ni memang semua orang akan suka lakukan benda-benda ni. Mereka akan lakukan kerja-kerja ni lebih pada berkumpulan. Jarang untuk kerja-kerja vandalism ni dilakukan seorang diri. Dia tak akan rasa keseronokan. Vandalism ni adalah lebih kepada keseronokan berkumpulan. Contohnya, setengah student ni bila dia berkumpul ramai-ramai, dia melepak di mana-mana, dia akan fikir apa aktiviti yang mereka boleh lakukan. Contoh, dia akan beli spray, dia akan spray di kawasan-kawasan yang dia nampak benda ni okey untuk dia mencontengkan sesuatu perkataan di situ. Mungkin itu luahan perasaan lah. Luahan perasaan dia bahawa itu adalah kepuasan dia. Mereka akan lakukan dengan berkumpulan. Dia akan conteng, merosakkan harta benda, seperti pokok-pokok telefon. Dia akan conteng atau harta benda itu di taman-taman permainan, kursi-kursi di taman permainan, mereka akan conteng. Itu adalah perkara biasalah yang berkaitan dengan vandalism. Sebagai ibu bapa, perkara ini perlu dipantau. Mereka perlu pantau daripada rumah apa aktiviti yang anak-anak mereka buat semasa di luar rumah. Biasanya anak-anak ini akan berkumpul dengan kawan-kawan. Kita kena tahulah, ibu bapa akan kena tahu siapa kawan-kawan mereka. Apa aktiviti di luar rumah yang mereka lakukan setiap masa. Seterusnya saya teruskan kepada jenayah penculikan. Penculikan, satu jenayah yang amat besar dan selalu terjadi. Di mana-mana negara pun penculikan ni akan ada dia punya kumpulan-kumpulannya. Sekedar dia adalah untuk melakukan penculikan. Mengikut Akta Penculikan 1981, bagi penculik ni boleh dihukum mati dan dipenjara seumur hidup bagi mereka-mereka yang melakukan kes penculikan. Sasaran utama penculikan adalah golongan wanita dan budak-budak. Budak-budak kecil lah yang mudah untuk dipengaruhi. So, kerja-kerja ni akan mudahlah bagi mereka. Mungkin penculikan ni ada sedikit-sedikit yang mereka bekerjasama untuk penjualan organ-organ, untuk ambil organ dan dijual semula untuk pasaran antarabangsa. Benda-benda macam ni memang berlaku, tapi cuma kita lah sebagai rakyat perlu prihatin lah. Apa yang kita perlu lakukan, sebab penculikan memang akan berlaku. Dia akan menunggu di mana kecuaian kita sendiri. Sebenarnya kecuaian tu yang akan menggalakkan penculikan ni berlaku. Sebagai contoh, kita berada di pasar raya. Kita bawa anak di pasar raya, sedang kita membuat pilihan pakaian, kita tak pasti anak kita tu berada di mana. Di situ mungkin ada mata-mata yang mematikan setiap pergerakan yang kita buat. Di mana anak kita berada masa kita memilih pakaian, dia akan tengok. Kita tak kenal siapa yang berada di pasar raya tu, semua orang ada di situ. Kecuaian sebenarnya itulah yang membantu untuk berlakunya penculikan. Okey, kalau sedikit tip lah untuk bagi mengelakkan penculikan kanak-kanak ni, ibu bapa perlu memastikan. Mungkin ada setengah yang ibu bapa ni mengikat anak dia apabila berada di pasar raya. Mungkin dia berfikiran anak dia agresif dan mudah susah untuk dikawal. Jadi mereka untuk mengikat tangan anak dia dan memastikan anak dia sentiasa berada dengan mereka. Tapi ada juga netizen mengatakan perkara itu mungkin keterlaluan lah. Mungkin ada yang berfikiran macam ikat anak, tapi itu sebenarnya terpulang pada individu masing-masing. Apa cara mereka buat untuk keselamatan mereka, keselamatan anak mereka, dan bagi orang-orang yang melihat, itu terpulanglah andaian masing-masing. Jenayah kita boleh tangani dengan kita sendiri yang menangani jenayah. Keluarga kita boleh menangani jenayah. Orang lain itu terpulang cara-cara, mungkin pemikiran mereka berbeza antara satu sama lain. Okey, kita teruskan dengan jenayah kecurian. Kecurian yang berlaku di Malaysia adalah kecurian kenderaan. Benda ni akan sentiasa berlaku disebabkan kecuaian kita meninggalkan kenderaan di kawasan yang tidak berpenghuni ataupun kawasan lapang yang
memudahkan sasaran penjenayah. Kecurian kereta berlaku disebabkan mungkin untuk digunakan untuk merompak ataupun menjual aksesori yang ada di kereta tu untuk pasaran-pasaran luar. Sedikit ini pun berlaku juga dalam kecurian kereta ni. Kecurian kereta-kereta mewah itu biasanya akan berlaku disebabkan komponen-komponen kereta untuk dijual semula bagi pasaran-pasaran dalaman, bagi kedai-kedai potong yang memerlukan aksesori macam ni lah. So dia akan ada sedikit yang memudahkan untuk berlaku kecurian. Dan seterusnya kes rogol. Kes rogol seperti yang tuan-tuan dan puan sedia maklum, kes rogol berlaku bila-bila masa saja benda ni akan berlaku. Rogol akan mengakibatkan si pemangsa menjadi trauma mungkin seumur hidup, emosi tidak stabil, dan apa yang perlu kita buat dengan kes-kes rogol begini. Rogol memang kalau nak ikutkan dari segi Akta Seksyen 375, 376 ada kasut berkenaan jenayah yang sangat berat, boleh dipenjara tidak kurang daripada 8 tahun dan tidak melebihi daripada 30 tahun. Bagi kes-kes rogol, sebenarnya kes rogol ni ada beberapa kategori, iaitu kita boleh menangani kes rogol sebenarnya daripada rumah. Sebagai contoh, anak-anak yang telah dewasa perlu diasingkan tempat tidur di antara anak perempuan dan anak lelaki. Ini penting kerana apabila mereka meningkat dewasa, mereka kena tahu batas-batas pergaulan walaupun di dalam rumah sendiri. Walaupun kita satu keluarga dan anak-anak perlu didedahkan berkenaan seks, tapi ada juga ibu bapa yang kurang bersetuju. Kata mereka akan tahu sendiri, tapi inilah yang perlu kita terapkan dalam jiwa anak-anak. Bagi mereka faham apa sebenarnya benda-benda, apa itu seks, apa sebenarnya rogol, macam mana benda itu boleh berlaku. Dan untuk menangani, kita jangan terlalu pada kawan-kawan kita, walhal saudara mara kita sendiri, ibu bapa kita sendiri, tapi inilah yang terjadi sekarang. Haruan makan anak, itu memang kita selalu dengar di surat-surat khabar, di berita memang akan adalah benda-benda macam ni. Adik dan abang, ibu dan kakak dan sebagainya lah. Ini semua tuan-tuan sedia maklum lah. Berkenaan dengan kes rogol. Jenayah cyber adalah jenayah yang semakin meningkat naik. Kita sering dengar jenayah cyber. Apa itu jenayah cyber? Hanya menggunakan komputer, hanya menggunakan aplikasi internet, kita boleh akses untuk menelifikasi manusia. Macam mana kita boleh gunakannya? Kemudahan-kemudahan yang ada itu untuk menipu. Dari segi macam mana cara kita untuk keluarkan duit daripada akaun seseorang. Dan sebenarnya benda macam ni kita kena faham lah. Jangan terlalu taksub dengan pengguna internet. Walaupun internet tu bagus, tapi kesan-kesan ni sangat buruk. Dalam sekelip mata je kita boleh kehilangan beribu-ribu ringgit. Jenayah cyber, bully. Kita teruskan dengan bully. Bully sangat ditakuti. Di mana saja pun bully ni akan ada. Di sekolah. Sering kali kita dengar anak-anak dibuli. Bully jenis dilakukan jenis berkumpulan. Berkumpulan akan ada satu mangsa yang sering dibuli. Mungkin pelajar itu akan menjadi sasaran bagi pelajar yang lebih senior. Biasanya orang pelajar senior yang akan bully pelajar yang biasanya yang akan baru masuk ke asrama. Biasanya asrama lah. Di asrama yang kes-kes bully ni akan berlaku. Tapi di dalam beberapa hari yang lepas kita dapat dengar bahawa macam mana bahagian di tentera boleh berlaku kes bully di sana. Di mana silapnya sebenarnya? Ini yang kita cuba cari. Bully sebenarnya berlaku di mana-mana saja. Walaupun di office sekalipun, di pejabat mungkin ada kes bully, tapi sama ada kita sedari atau kita tak sedari, mungkin secara bully ada macam di office, macam saya masuk tadi, bully mental pun sebenarnya kita jadi bully. Apabila mental dibully, itu adalah satu yang dalaman, dia akan melibatkan emosi seseorang. Sebagai contoh, staf ini selalu dibebani dengan kerja-kerja yang bukan mereka lakukan, tapi mereka dipaksa untuk melakukan. Di situ akan ada bully mental. Maksudnya bully mental ni memang
kalau nak ikutkan memang tak ada apa-apa kesan, tapi kesannya adalah pada diri yang dibuli tu. Dengan mungkin dengan kerja-kerja yang banyak, kerja-kerja yang tak sepatutnya mereka lakukan, tapi mereka kena buat. Dengan arahan-arahan yang memang perlu mereka selesaikan, dan itulah dikatakan bully mental. Kategori bully pada bully mental. Di mana-manalah akan bully. Okey. Untuk makluman semua, sebenarnya jenayah-jenayah ni berlaku di sekeliling kita. Tak ada orang kata benda tu tak jauh. Di mana-mana ada jenayah. Sama ada kita sedari ataupun kita tak sedari. Yang penting kita sama-sama untuk menangani macam mana kita untuk menjaga diri kita, untuk kita mengelakkan jenayah itu berlaku pada kita, pada keluarga kita, pada kawan-kawan kita dan kepada semua yang kita sayangi. Okey? Sekian saja berkenaan dengan 150 tip menangani jenayah daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Muhammad Syanizam. Okey, panel yang ketiga pula Okey. Saya teruskan, nanti saya buka slide dulu. Boleh tolong buka slide ke? Slide. Okey. Okey, ingin tahu apa itu Banja Manggala yang seterusnya? Okey, boleh dengar slot saya sampai habislah. Okey, novel yang saya baca ni dia mengisahkan tentang seorang Amel dengan serigalanya. Okey, siapa Amel yang sebenarnya? Amel itu adalah Raja Serigala. Okey, Amel merupakan watak utama dalam novel ini dan juga merupakan seorang Amel. Okey, terdapat beberapa konflik dalam kisah Banja Manggala ni. Okey, penulis menyusun konflik ini dengan sangat baik dan bijak berdasarkan kepada pembacaan saya. Okey, ada beberapa konflik yang boleh dikenal pasti. Okey, yang pertama, Amar dengan misteri bayangan serigala. Okey, kemudian cadangan Datuk Husam untuk menyatukan Amar dan Rania. Okey, yang ketiga, Lamija yang mencari keluarga kandungnya. Okey, misteri kes pembunuhan di lembah Banjaran Bosnia. Kemudian penculikan Rania, Haslinda dan Firdaus. Okey, yang keenam, Amar, Wuk dan Dendamka. Okey, siapa dia, apa konflik-konflik dia yang berlaku. Okey, ni saya ceritakan sedikit tentang ulasan, serba sedikit tentang ulasan buku. Okey, cerita ni dimulakan dengan peristiwa pasukan komando Malaysia yang menyelamatkan Amar dari kawasan Serigala. Okey, permulaan buku. Okey, kisah Amar membawa kita mengembara ke wilayah Balkan. Okey, mengimbas kembali kisah duka sewaktu Perang Bosnia dahulu dan kesan kepada mereka yang terlibat dalam konflik berdarah. Okey, Amar ni seorang mangsa yang terselamat dalam peristiwa Perang Bosnia tersebut. Okey, dia datang ke Malaysia dan menjadi anak angkat kepada Datuk Husam. Okey, selepas 23 tahun, sekarang ni maksudnya Amar tu dah besar lah. Dia sering didatangi oleh mimpi-mimpi pelik seperti seekor serigala. Kadang-kadang dia bermimpi berada di satu tempat yang dia sendiri, dia tak pasti di mana. Jadi Amar ni mempunyai adik angkat, iaitu anak kepada Datuk Husam yang nama dia adalah Rania. Jadi mimpi dan penampakan serigala yang sering mengganggu Amar, seorang anak Bosnia yang membesar di Malaysia. Jadi demi mencari kenangan silam, maka Amar ke Bosnia. Jadi Amar mengetahui Rania juga turut serta ke Bosnia. Jadi telah berlaku beberapa insiden sehingga kehilangan Rania. Jadi kehilangan Rania, adik angkat dia ni, membuatkan Amar dia tak tentu arah. Dengan bantuan Alpa, Rania dicari. Jadi dalam masa yang sama, musuh dalam seliman, okey, dia perlu hadapilah sebab dia nak mencari adik angkat dia ni. Jadi Amar ni dia bertekad untuk mencari jawapan pada mimpi-mimpi tersebut. Dia perlu kembali ke tanah airnya, iaitu dekat Bosnia. Jadi Amar juga merupakan Amel yang kembali ke Bosnia untuk mengetahui lebih lanjut tentang asal-usul dia. Jadi kepulangan Amar ke Bosnia menemukannya dengan Vuk, yang dipercayai adalah Banja Manggala. Jadi Vuk berasa terancam dengan kehadiran Amar kerana takut Amar akan menghapuskannya dan hasratnya ingin menjadi Raja Serigala di Banja Luka. Jadi Amar ni dia seolah-olah dia membalas dendam lah. Jadi dia tak nak yang
Wong ni membalas dendam, dia tak nak Amar ni menjadi raja serigala dekat Banjarluka. Okey. Jadi Wong ni mengambil tindakan untuk menghapuskan Amar. Jadi pertembungan, peperangan, pertarungan di antara Amar dengan Wong di lokasi yang diliputi salji dikisahkan dengan baik sekali oleh penulis. Okey, penulis dia Ramli Awang Mursyid lah, dan sangat menarik sehingga tak sabar untuk menghabiskan pembacaan. Ini yang saya hadapilah bila saya baca ni. Jadi Amar seorang yang mempunyai kelebihan sebagai jumper. Jumper yakni dia mampu untuk membuat salinan diri dia untuk pergi ke mana-mana saja yang dia inginkan. Okey, Amar juga secara keturunannya merupakan seorang amel, iaitu Raja Serigala yang mampu berkomunikasi dengan sekawan serigala di Banjarluka. Okey, Banjarluka ni adalah satu tempat di kawasan Bosnia lah, Herzegovina. Okey, masuk ke bahagian tengah buku pula. Okey, dia ada sedikit konflik mengenai Puteri Salji dan Serigala Jadian. Jadi watak Kar ni dia sebagai Puteri Salji seumpama manusia yang bernafsukan syaitan. Jadi dia bermain dengan sihir. Dia juga digelar Banja Manggala. Okey, Amar pula digelar Amer, iaitu Raja Serigala. Tetapi bukan serigala jadian lah. Jadi Amar ni adalah manusia biasa yang dikurniakan kekuatan dia sendiri. Okey, jadi dalam novel ni dia mengisahkan juga kes pembunuhan wanita yang berlaku di satu tempat yang dinamakan Tranik. Okey, jadi dia menggabungkan ketiga-tiga kisah ini menjadi satu. Jadi kisah Amar, kisah Puteri Salji Kar tadi tu dengan kisah adik angkat dia. Jadi wanita-wanita tersebut dibunuh dengan kesan gigitan pada tengkuk dan kemungkinan dirogol sebelum dibunuh. Jadi kes pembunuhan ini dipercayai dilakukan oleh Banja Manggala. Jadi seolah macam serigala jadian yang mendiami kawasan Banjarluka. Jadi namun ada seorang polis yang dipanggil Hasanovic ni, dia menyiasat kenapa berlakunya pembunuhan wanita tersebut. Jadi ada seorang lagi polis dipanggil Kevek Saleh, ketua kepada Hasanovic ni, memberikan sebuah buku kepada Hasanovic, buku yang mengisahkan tentang mitos Banja Manggala, dan menyarankan agar Hasanovic ni menemui penulis buku tersebut sebagai permulaan penyiasatan beliau. Seolah-olah macam Kevek Saleh ni dia ingin memberitahu kepada Hasanovic Banja Manggala ni wujud ataupun tidak. Jadi dalam tempoh penyiasatan ni Hasanovic menemui Lamija. Ada seorang lagi watak lah kat sini. Seorang wanita yang juga diangkat rakyat Malaysia 23 tahun yang lalu. Jadi Lamija ni dia kembali ke bumi Bosnia untuk mencari keluarganya yang masih hidup. Jadi Amar ni sering bermimpi berjumpa Lamija. Tapi sedangkan Lamija ni ianya bukan sebuah mimpi. Jadi Lamija ni pun sebenarnya dia anak angkat daripada Bosnia, jadi anak angkat kepada orang Malaysia. Jadi dia pun ingin balik semula ke Bosnia untuk mencari keluarga dia. Okey, pada masa yang sama, jadi pembunuhan bersiri tadi tu berlaku dan melibatkan yang gadis-gadis tadi tu, mereka diculik dan dibunuh dengan kejam. Jadi Lamija pun termasuk dekat dalam pembunuhan bersiri tersebut. Jadi kes ini disiasat oleh polis tadilah, polis yang bernama Hasanovic ni. Jadi pada masa yang sama dia yang menyelamatkan Lamija, iaitu seorang wanita yang terperangkap dengan ulahan si pembunuh. Jadi dalam cerita ni kita tak tahu siapa sebenarnya pembunuh untuk permulaan dia. Jadi nasib baik Lamija ni dia tidak menjadi mangsa pembunuhan tersebut sebab polis Hasanovic ni dah telah menyelamatkan dia. Jadi sebenarnya ada hikmahnya lah Hasanovic ni dia bertemu dengan Lamija. Okey, jadi kehilangan Rania, Rania ni adik angkat kepada Amar tadi, dan rakan-rakannya Haslinda dan Firdaus yang ditugaskan untuk membuat penggambaran travelog di wilayah Balkan. Jadi dia menambahkan konflik dalam cerita Banja Manggala ni.
Di dalam situasi ni, okey, Datuk Husam dan Datin Nurmazlina ni dia adalah ayah dan ibu angkat kepada Amar. Jadi dia mengharapkan bantuan Amar yang sememangnya yang sudah berada di Bosnia. Okey, jadi cerita dia last kali diakhiri dengan kisah cinta Amar dan Rania. Okey, kisah cinta yang tidak berlebihan, okey, kisah ikatan kekeluargaan yang amat kental dan persahabatan yang jitu. Jadi perasaan cinta Amar terhadap Rania, adik angkatnya, adalah elemen cinta dalam Banjar Manggala. Jadi Datuk Husam dan Datin Nurmazlina ni sebenarnya dia ingin menjodohkan Amar dengan Rania. Dan dalam masa yang sama Rania tidak bersetuju kerana Rania ni menyayangi Amar seolah-olah macam dia memang abang kandung dia lah. Okey, jadi dia punya cerita dia, Amar sekarang ada dua misi lah, maksudnya dia pertama dia mencari kebenaran tentang serigala salji. Okey, yang kedua dia ingin menyelamatkan adik angkatnya iaitu Rania. Okey, jadi adakah kedua-duanya ada kaitan dengan mitos Banjar Manggala? Ni saya nak ni lah. Jadi apa yang perlu rakan-rakan ataupun sesiapa yang ingin baca tentang Banjar Manggala, jadi boleh bacalah untuk mengetahui siapakah sebenarnya Banjar Manggala. Dan adakah cinta Rania dan Amar akan bersatu? Dan apakah berkatnya si polis Hasanovic ni dia bertemu dengan Lamija? Okey, setakat ni dululah. Nanti last sekali saya akan bagi dia punya kesimpulan. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih Puan Salina Ali. Terima kasih sekali lagi atas ulasan kau. Okey. Masa mencemburu. Jadi kita akan secepat mungkin kesimpulan. Kita ambil masa 10 minit boleh? Okey, dimulakan dengan terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, sebagai buku ini, saya memetik tulisan yang ditulis oleh pengarang, iaitu kita sering terpukau dengan keindahan pelangi. Kita juga sering terpukau dengan indahnya alam ini. Birunya langit menenangkan jiwa kita. Hijaunya pohon menyegarkan perasaan kita. Itulah kuasa warna. Ia bukan sekadar menyerikan, ia juga memberi kesan kepada psikologi manusia. Setiap manusia mempunyai warna personaliti yang unik. Ia dikenali sebagai aura. Aura personaliti warna menguraikan tentang personaliti individu berdasarkan warna aura mereka. Melaluinya, kita dapat mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara diri sendiri dengan orang lain. Melaluinya juga kita dapat membongkar kecenderungan, kekuatan dan kelemahan diri. Semua maklumat ini dapat membantu kita dalam menulis skrip hidup bagi mencapai kecemerlangan abadi. Okay, sebagai penutup, sekiranya ilmu itu adalah nur, nur itu adalah cahaya dan cahaya itu adalah warna. Mudah-mudahan ilmu ini membawa kita kepada nurnya. Terima kasih atas kesudian saudara yang meneliti dan menerima perkongsian ilmu ini. Mudah-mudahan saudara dapat sesuatu daripadanya dan mengaplikasikan dalam mewarnai hidup saudara. Terokai potensi diri melalui ilmu personaliti warna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada ulasan dan kesimpulan yang begitu mantap tu. Okey, saya serahkan kepada Encik Syahnizam bin Saman. Silakan Encik Syahnizam. Okay, terima kasih ucapkan kepada moderator. Okey, sedikit kupasan berkenai buku 150 tip menangani jenayah. Okey, apa yang saya kupas di sini adalah jenayah adalah tanggungjawab kita bersama. Bukan semata-mata kita serahkan kepada pihak yang berkuasa untuk menangani jenayah. Tapi kita sama-sama sebagai rakyat, kita sama-sama membantu untuk kita menangani. Semoga agar jenayah itu tidak berlaku pada kita ataupun kepada sesiapa saja. Sama-sama membantu adalah lebih baik daripada kita menyerahkan saja. Walaupun negara kita negara yang boleh dikatakan aman,
tapi jenayah akan berlaku tanpa kita sedari, tanpa kita berfikiran yang benda tu tak akan berlaku, benda itulah yang akan berlaku. Ingatlah, jenayah akan menunggu kita apabila kita leka, apabila kita lalai, di situlah jenayah tu akan berlaku. Sama ada kita sedari ataupun kita tak. Yang penting kita sama-sama membantu pihak yang berkuasa untuk menangani ini jenayah agar ia tidak berlaku pada kita dan pada semualah yang kita sayang. Okey, itu saja kupasan berkenaan buku 150 tip menangani jenayah daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Muhammad Shah Nizam bin Saman. Ulasan buku yang begitu padat. Dan yang ketiga, Puan Salina binti Adli. Silakan. Okey, terima kasih Puan Moderator. Saya sharekan sikit tentang kesimpulan. Okey, kesimpulan ataupun pengajaran yang diperolehi lah daripada Nobel Banja Manggala ni. Okey, pertama kejahatan perlu ditentang. Okey, Amar yang merupakan seorang amil, yang ini raja serigala. Okey, dia menentang Wu, seorang manusia pengamal ilmu hitam yang boleh berubah menjadi serigala jadian. Jadi kesimpulan dia, apa-apa pun kejahatan, apa-apa pun yang kurang baik itu kita perlu tentang lah. Okey, yang kedua, peperangan pasti meninggalkan kesan buruk. Kehilangan nyawa, dendam yang tidak pernah padam. Jadi kita elakkan peperangan dan kita kena hargai negara kita sendiri. Okay, kesimpulan yang ketiga adalah secara tak langsung, bila kita baca buku tentang Nobel, kita dapat tahulah pasal negara Bosnia, termasuklah nama-nama tempat, sejarah peperangan dan tentang mitos bagi sesebuah negara. Contoh dia macam negara Bosnia lah. Okey, yang keempat, solat dan doa. Okey. Untuk Ramli orang Musyrik ni dia memang kalau bercerita, kita baca novel dia tidak lari daripada sunnah-sunnah Nabi lah. Jadi ini adalah senjata orang Muslim yang paling hebat. Jadi tidak kira dalam apa jua keadaan sekalipun, jangan sesekali kita lupa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam novel ni dia ada tulislah contoh ayat suruhan dalam novel ni lah. Jadi singgah surau dahulu, cepat asal novel, usah lengahkan solat, nanti Allah menahan rahmatnya ke atas kita. Okey, itu adalah kata-kata polis Kavek Saleh kepada dia punya anak buah dia Hasan Novel. Okey, yang kelima, hubungan kekeluargaan dan kasih sayang amat penting dalam kehidupan. Okey, contoh dia macam kisah Amma dengan sang Alfa. Jadi sangat menyentuh hatilah walaupun telah lama terpisah, tetapi kepercayaan dan kasih sayang masih terpahar kukuh. Jadi bila sang Alfa tua tu akhirnya dia mati dibunuh, Amma rasa sangat kehilangan dia. Jadi kat sini kisah kekeluargaan, maksudnya walaupun keluarga tu jauh, tapi perasaan kasih sayang tu memang utuh lah. Okey, last sekali kesimpulan dia, novel ni berinspirasikan kepada kisah benar yang berlaku pada tahun 1993 hingga 1995, iaitu dalam masa Perang Bosnia. Kalau kita tahu pun perang yang paling dahsyat yang pernah berlaku dan telah melibatkan banyak nyawa terkorban. Okey, itu adalah ada 6 rumusan lah ataupun pengajaran yang boleh saya dapati daripada buku Banja Manggala. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang mendengar. Siapa yang nak buku tu ada dalam simpanan saya. Okey, jadi saya serahkan kepada Tuan Moderator Cik Zulkifli Abdullah. Okey, terima kasih kepada Puan Salina binti Adi. Saya rasa kesimpulan pada hari ini untuk program SSSS amat bermakna sebab kita mendapat banyak ilmu serta cerita-cerita yang menarik untuk pada pagi ini. Okey, jadi saya tamatkan pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wa'as. Bismillahirrahmanirrahim.